Okey. Okey ya, ni pun cikgu nak tunjuk balik. Alright, sebab tadi takut ada yang laju sangat, takut cikgu laju sangat. Okey, so cikgu tunjuk semula ya. Okey. So ini ialah persamaan. Okey, awak kena faham ni. Apa maksud persamaan? Persamaan ni bila kita ada tanda sama dengan. Okey, bila ada tanda sama dengan, ini maksud dia persamaan. Okey. Biasa melibatkan penyelesaian pemboleh ubah nilai yang kita nak kena cari apa nilainya lah ya. Okey, so dalam soalan ni, ini adalah persamaan linear. Ni kita akan dapat persamaan linear. Okey, ni tanda sama dengan ni. Okey, yang ini spesifik untuk soalan ni, ini adalah persamaan linear. Okey, jom kita tengok So kalau kita nak selesaikan, okey, kita nak cari nilai n ni. Okey, so untuk topik kita ni lah, topik indeks ni. Okey, kita nak cuba buat persamaan. Okey, yang pertama sekali, persamaan semua dalam bentuk indeks. Dalam bentuk indeks. Okey. Okey, kalau dalam bentuk indeks ni, yang paling utama sekali, asas dia kena sama. Asas yang sama. Okey, asas yang sama. Okey. Untuk sebelah kiri dan sebelah kanan sama dengan lah. Kiri dan kanan sama dengan. Dan kanan tanda sama dengan. Okey. So itu step pertama. So kita tengok soalan kita ni. Kita ada 1 per P kuasa N kuasa 3 sama dengan P kuasa negatif 9. So kalau kita tengok yang pertama ni, dia dalam bentuk pecahan kan. 1 per P kuasa N, ini dah dalam bentuk indeks. Okey, ini dalam bentuk indeks. Okey, so kita tukar dulu. Kita nak buat dalam bentuk indeks. Kita nak buat dalam bentuk yang sebelah kanan ni. Okey, so sebelah kanan ni dah betul dah. Okey, bentuk dia dalam bentuk indeks P kuasa negatif 9. So yang sebelah kiri ni kita cuba tukar dulu. Okey, 1 per P kuasa N ni dalam bentuk indeks kita boleh tulis sebagai P kuasa negatif N. Okey, sebab dia dekat bawah, kita buat naik atas, kita kena tambah tanda negatif ni. Okey, P kuasa negatif N kuasa 3. Okey, so sekarang kita guna hukum indeks yang seterusnya. Bila kita ada kuasa, kita kuasakan, kita kena darab N negatif N ni dengan 3, kita darabkan. Okey, ni darab. Okey, sama dengan P kuasa negatif 9. Okey, so kita ada P kuasa negatif 3N. Okey, negatif N darab 3 sama dengan negatif 3N. Okey, kita tulis nombor dulu ni kena ingat ni, kita cara menulis sebutan algebra. Okey, kita tulis nombor dulu, lepas tu belakang baru letak dia punya pemboleh ubah. Okey, so sekarang kita ada pemboleh ubah atau unknown value. Okey, so sekarang inilah maksud dia, kita dah ada dalam bentuk yang sama. Okey, sebelah kiri ni dalam bentuk indeks. Sebelah kanan pun dah dalam bentuk indeks. Memang dah dalam bentuk indeks. Okey, bila kita dah dapat bentuk yang sama pada kedua-dua belah tanda sama dengan. Okey, ini kan kiri. Ini sebelah kiri sama dengan ini sebelah kanan. Bila dua-dua dalam bentuk yang sama, sekarang kita boleh ambil indeks ini, kuasa ini. Okey, so kita akan dapat satu persamaan lagi. Okey, satu persamaan. Kita akan dapat negatif 3N sama dengan negatif 9. Okey, kita boleh ambil ini sebab indeks dia dah sama dah sekarang. Ini adalah P, ini ialah P. So kita boleh terus ambil negatif 3N sama dengan negatif 9. Okey, so sekarang kita selesaikan macam tadi, macam kita dah buat. Kita dapat negatif 9 bahagi negatif 3. Okey, so N sama dengan 3. Right? Okey, ini adalah operasi melibatkan algebra ni. Ini kena ingat balik lah ya. Sebenarnya tak susah kan. Kalau darab, ini kan sebenarnya operasi darab. 3N, 3 negatif 3 darab N, kita pindah sebelah kanan. Okey, negatif 3 ni dia akan jadi bahagi. Bahagi ni per ni. Okey, ni per ni jadi bahagi. Okey, ni senang je kan? Okey, now kita tengok lagi satu.
Okay, yang ni pun tadi cikgu dah tunjuk. Okay, tapi tadi disemak sikit. Okay, so sekarang ini pun sama. Okay, see purple. Let's purple. Alright. So sekarang diberi ni. Okay, persamaan ini. Okay, so first kali apa? Kena tukar dulu semua dalam bentuk indeks. Tukar dalam bentuk indeks. Okay. Lepas tu dah dapat dalam asas dia sama. Asas yang sama. Okay. Alright. So kita tukar dulu. Kita tengok dulu. Oops. Okay. Alright. So kita tengok soalan ni. Okay. So kita ada 2 kuasa 4. Bila kita ada kurungan ni. Okay. Kurungan ni maksud dia darab. Jangan lupa. Darab 2 kuasa X sama dengan 1/32. Okey, 1/32. Apa asas yang kita nak guna? Dia dah bagi dah hint, clue dekat sini. Okey, so kita guna asas 2. Okey, so ini operasi darab. Jadi untuk hukum indeks yang pertama, kita tengok hukum indeks yang pertama. Okey, ini hukum indeks yang pertama kita gunakan. Okey, so 2 kuasa 4 darab 2 kuasa X, kita akan dapat 2 kuasa 4 tambah X. Okey, ini hukum indeks ni. 4 ni kita tambah dengan X sebab dia operasi untuk nombor indeks ni ialah darab. Okey, so sekarang sama dengan okey, so ini 32 ni kita boleh tukar dalam bentuk indeks. Kita akan dapat 2 kuasa 5. Okey, macam mana kita nak tunjukkan, nak tunjuk jalan kerja? Kalau kita boleh congak saja boleh. So sebenarnya 32 ni sama dengan 2 darab 2 darab 2 darab 2 darab 2. Okey, 2 darab 2 4. 4 darab 2, 8. 8 darab 2, 16. 16 darab 2, 32. Okay. Alright. So, sekarang dia sama dengan 2 kuasa 5. Ataupun, kan cikgu dah tunjuk minggu lepas cara pembahagian berulang. Okay. Kita boleh ambil 32 bahagi dengan 2. Sebab asas dia 2. Kita nak guna asas 2 ni. Okay. Asas 2. Okay. Bahagi 32. Sama je. Dapat 16. Bahagi lagi. Dapat 8 bahagi 2 lagi dapat 4 bahagi 2 dapat 2 bahagi 2 dapat 1. Okey, so ada berapa kali 2 ni? Ada 5 kali. Jadi kuasa 5. So kita dapat 2 kuasa 5 ni 2 kuasa 5. Alright. Okey. So sekarang, tapi kita tak nak, still ini still dalam bentuk pecahan ni. Okey, ini still dalam bentuk pecahan. So kita nak tukar dalam bentuk indeks semua dekat atas, tak nak dekat bawah. Okey, so sekarang kita ada 2 kuasa 4 tambah X sama dengan, okey, so kalau ini kita tengok hukum indeks yang ini pula. Okey, hukum indeks yang ini. Okey, yang melibatkan pecahan ni yang inilah. Okey, this one. Okey, ni cikgu pindah dulu. Okey, ni ni melibatkan pecahan kan? Okey, ni melibatkan pecahan ni. Okey, jadi kalau kita ada 2 kuasa 5 kat bawah ni, kita nak bawa naik atas, kena tambah tanda negatif ni. Okey, so kita akan dapat 2 kuasa negatif 5. Okey, dekat situ. Okey, so sekarang dah sama. Okey. Asas dah sama, asas 2, dua-dua dekat atas, tak ada pecahan, tak ada pecahan-pecahan. Okey, so langkah yang ketiga kita tuliskan persamaan bagi indeks. Bagi indeks dia. Indeks tu indeks atau kuasa dia lah ya. Kuasa tu indeks lah. Okey, so sekarang kita dapat inilah. 4 tambah X sama dengan negatif 5. Okey, so persamaan indeks kita ialah 4 tambah X sama dengan negatif 5. Okey, ini persamaan linear. Kita dapat persamaan linear.
dalam satu pemboleh ubah. Okay, sebab pemboleh ubah dia X saja. Nilai yang tidak ketahui X saja. So, ini persamaan linear dalam satu pemboleh ubah. Linear maksud dia kuasa X ni ialah 1. Okay, linear maksud dia kuasa X ni ialah 1 kan. Okay, so ini selesaikan macam biasa. Okay, kita ada X sama dengan negatif 5. Bawa 4 ni pergi kanan. Tolak 4. Jadi X sama dengan ke mana? Negatif 9. Okay. Alright. Okay, kita tengok yang kedua pula ya. Okay, jap. Okey. Okey, sekarang kita tengok soalan ni. Okey, sekarang kita tengok soalan yang kedua melibatkan penyelesaian persamaan ini penyelesaian persamaan serentak sekejap. Yalah betul lah. Okey. Ni okey, sekarang kita nak tengok penyelesaian untuk persamaan serentak apabila kita ada dua persamaan indeks nombor indeks, kita akan boleh dapat dua persamaan serentak. Okey, so untuk soalan ni kita punya pemboleh ubah yang kita nak cari nilainya ialah X dan Y. Okey, so kita nak cari nilai X dan Y. Okey, so untuk ni kita kena settle dulu ni. Okey, yang tadi ingatkan, yang pertama tadi kita kena pastikan semua entiti dalam kita punya persamaan ni ialah dalam bentuk indeks. Okey, dalam bentuk indeks, asas yang sama dan asas yang sama. Okey, alright, so kita cuba dulu yang pertama ni. Okey, ini 9 kuasa 1 darab 9 kuasa X sama dengan 27 kuasa Y tambah 2. Okey, so kita ada 9 1 tambah X sama dengan, okey, 27 ni sebenarnya ialah 9 darab 3. Okey, tapi kita terus buatlah 3 kuasa 3. Okey, 27 ni ialah 3 kuasa 3 kita tengok 3 darab 3 darab 3 sama dengan 27. Okey. Okey, so sekarang 27 tapi masih kuasa dekat luar ni masih ada. Kuasa Y tambah 2 ni masih ada ya. Jangan lupa. Okey, so sekarang kita ada, okey, kita tengok kita nak guna asas 3 sekarang ni. Kita guna asas 3 ya. Okay, so ini pun kita kena tukar kepada asas 3. So kita akan dapat 3 kuasa 2. 9 ialah 3 kuasa 2. 1 tambah X sama dengan, okay, ini 3 ni yang kita buat kena darab. Okay, 3 ni kena darab dengan Y. 3 ni kena darab dengan tambah 2. Okay, so sebab sebenarnya kan macam ni. Okay, itu salah satu So 3 kuasa 3 darab Y tambah 2. Okey, yang sebelah kiri ni pun 3 kuasa 2 darab 1 tambah X. Okey, 1 tambah X ni kan kuasa dia kan. Okey, 1 tambah X. Okey, cuba dah ni. Okey, ni 1 tambah X. Okey. Alright, so sama dengan ini tadi. Okey.
Y tambah 2. Okey, sekarang kita lakukanlah. Kalau kita daripada sini pun kita nak ni asas dah sama. Okey, kita boleh terus samakan dia punya indeks. Ni asas dah sama kan? 3. Ini 3. Okey, so sebenarnya kita boleh terus ambil dia punya indeks ni, kuasa ni. Kita buat persamaan terus. Okey, so kita ada 2 darab 1 tambah X sama dengan, okey, sama dengan indeks kat atas, sebelah kanan sama dengan sebelah kiri. 3 darab Y tambah 2. Okey. So kita akan dapat ni 2 darab dengan 1 tambah 2 darab dengan X. Ini pun sama. Okey, ni pun darab. Okey, so kita ada 2 tambah X sama dengan 3Y tambah 6. Oh, 2 tambah 2X, sorry. 2 tambah 2X kat sini. Okey, so kalau kita kumpulkan nombor dengan nombor kat sebelah kanan tu, kita akan dapat 2X sama dengan 3Y. Okey. Ni bawa sebelah kanan. 2 ni kan, 2 daripada kiri ke kanan positif jadi negatif, so tolak. Tambah 6, tolak 2. Okey. Alright, daripada sini kita dapat persamaan kita yang pertama. 2X sama dengan 3Y tambah 4. Okey, ini persamaan yang pertama. Okey, so sekarang kita akan dapatkan persamaan kita yang kedua. Okey, kita nak tengok persamaan kita yang kedua. Okey, so daripada 4X, okey, darab 8Y sama dengan 1. Okey, ni pun kita kena guna asas yang betul ya. Okey, so 4 dengan 8 kita tak boleh dapat guna asas yang sama. 4 tak boleh, asas yang sama tak ada 4 atau 8. So kita kena guna asas 2. Okey. So daripada sini kita 4 sebenarnya ialah 2 kuasa 2 kuasa X darab, okey, 8 ialah kita guna terus 2 lah 8 ialah sebenarnya 2 darab 2 darab 2, 3 kali. Okey, by now patutnya kita dah ingatlah ya, 8 tu ialah 2 kuasa 3. Okey, 8 tu sebenarnya ialah 2 kuasa 3 kuasa Y ni Y ni masih ada. Okey, sama dengan 2 kuasa sifar. Okey, 1 ni pun kita kena tukar dalam bentuk indeks. Okey, asas semua kena sama. Okey, so sekarang kita dah boleh lakukan operasi ni. Menurut hukum indeks ni, kita ada 2 kuasa 2X. Okey, sebab 2 dengan X ni darab kan? Operasi dia darab, ini pun darab. So kita ada 2 kuasa 2X tambah, okey, ni jadi daripada darab jadi kuasa dia tambah 3Y sama dengan 2 kuasa sifar. Okey, so kita punya asas sudah sama. Okey, so bila asas dah sama, kita boleh ambil dia punya kuasa dekat atas ni, jadikan persamaan. Okey, so persamaan kita sekarang ialah 2X tambah 3Y sama dengan sifar. Okey, 2X tambah 3Y sama dengan sifar. Okey, so kita nak buat dalam bentuk yang kat bawah pun boleh sebenarnya. Okey, tapi kita ikut yang macam kita tunjuk tadi lah, cikgu tunjuk tadi ya. Okey. Nah, ni kita punya persamaan yang kedua. Okey. Okey, yang ni cikgu tukarlah. Ni kita tukar lagi supaya kita dapat bentuk yang sama. Okey. Okey, ni cikgu tukar lagi So, kita ada 2X tolak 3Y sama dengan 4. Ni pindahkan 3Y ni ke kiri. Okey, ni persamaan yang pertama tadi. Okey.
Okay, now okay, now kita selesaikan persamaan serentak kita tadi ya. Okay, so kita ada persamaan kita ialah 2x tolak 3y sama dengan 4. Ini persamaan pertama. Ini persamaan kedua, 2x tambah 3y sama dengan 0. Okay, ini persamaan kedua. Okay, so nak selesaikan ni, ingatkan cikgu cakap ada dua cara, penghapusan dan penggantian. Okey, ada dua cara, satu kaedah penggantian ataupun cara kedua penghapusan. Okey, so sekarang katalah kita nak guna kaedah penghapusan sebab kita dah nampak ni 2x dengan 2x ni sama kan? 2x dengan 2x ni sama. Okey, so kita boleh buat kaedah penghapusan. So iaitu kita nak buang salah satu pun boleh ubah, kita nak tinggalkan satu saja. Okey, so kalau kita boleh guna operasi, kalau kita guna kaedah penghapusan ni, kita boleh guna tambah atau tolak. Okey, operasi tambah atau tolak untuk persamaan kita. Okey, so katalah tadi kita dah buat, cikgu tunjuk lagi sekali, kita buat operasi tolak. Okey, kita buat operasi tolak kan. So maksudnya persamaan 1 kita tolak dengan persamaan 2. Okey, so tengok balik persamaan 1 ni, tolak persamaan 2. So kita ambil setiap sebutan satu-satu, tolak sebutan yang serupa kita tolak. Okey, so daripada persamaan pertama 2x, ini 2x yang ni. Okey, tolak dengan, okey, tolak ni operasi kita dah pilih tolak ni, tolak dengan 2x. Okey, 2x daripada sebutan kedua. Okey, ni sebutan kedua, persamaan kedua, persamaan kedua, ni persamaan kedua. Okey, so sekarang untuk sebutan y pula, kita ada tolak 3y yang atas. Okey, tolak, okey, ingat kita punya operasi ialah tolak ni. Tolak dengan positif 3y. Okey. Right, tak payah kurungan pun tak apa actually. Okey, sama dengan, okey, ini ialah persamaan kedua yang cikgu ni, persamaan kedua daripada persamaan kedua. Okey, now kita ada 4 tolak 0. Okey, ni pun daripada persamaan yang kedua ni, 0 ni. Okey, so sekarang kita akan dapat cari nilai y. Okey, sebab 2x tolak 2y ni, 2x tolak 2x jadi 0. Okay, so kita tinggal negatif 3y. Okay, ni tolak 3y sama dengan 4. Okay, so kita dapat negatif 6y sama dengan 4. Y sama dengan, okay, ni bawa pergi sana, negatif 6 ni jadi 4 bahagi negatif 6 sama dengan negatif 2/3. Okey, so ini nilai y kita. Okey, so gantikan y sama dengan negatif 2/3 ke dalam salah satu persamaan. Tak kisah persamaan pertama atau persamaan kedua. Okey, so kita boleh guna persamaan kedua. Okey, so kita akan dapat 2x, ni persamaan kedua ni, ni persamaan kedua, tambah 3 darab negatif 2/3 sama dengan 0. So 2x tolak, ni potong dapat 1, potong dapat 1, tinggal negatif 2. 2 sama dengan 0. Jadi 2x sama dengan 2. So x sama dengan 2 bahagi 2 sama dengan
1. Okay. Alright. Okay, so panjang ni jalan kerja dia, tapi kita kena faham macam mana nak buat. Okay. Okey, ini lagi satu contoh penyesuaian soalan melibatkan persamaan serentak. Okey. Okey, ini pun sama. Okey, kita kena dapatkan dulu dua persamaan serentak. Okey, so kita ambil daripada yang pertama ni. Okey, so kita akan dapatkan persamaan dulu. Okey. So 81 dengan 9, kita guna asas 9. Okey, 81 ni sebenarnya 9 kuasa 2 kuasa X tolak 2. Okey, sama dengan 9 kuasa Y. Okey, ini kita akan dapat 9 kuasa 2 darab X tolak 2 sama dengan 9 kuasa Y. Okey, so daripada sini kita dah boleh terus dapatkan persamaan untuk indeks ni. Okey, dah sama sebab asas dah sama. Asas 9 dua-dua dalam bentuk indeks, tak ada pecahan-pecahan. Okey, jadi sekarang kita boleh dapatkan persamaan kita. Yang pertama 2 darab X tolak 2 sama dengan Y. Okey, so kita dapat 2X tolak 4. Okey, ingat 2 ni kena darab dengan X, 2 ni kena darab dengan negatif 2 sama dengan Y. Okey, ini dapat persamaan yang pertama. Okey, so daripada yang kedua ni pula, okey, kita dapat 4 kuasa X tambah 6 sama dengan, ini bawa naik atas ini bawa naik atas, gunakan hukum indeks. Yang ini. Okey, gunakan hukum indeks. Yang ni. Okey, so kita akan dapat 4 kuasa X tambah 6 sama dengan 4 kuasa Y. Okey, bila kat bawah negatif, naik atas jadi positif. Okey, so kita dapat indeks yang sama. Okey, so jadi X tambah 6 sama dengan Y. Ini dia punya persamaan yang kita boleh dapat daripada indeks ni. Okey, alright, so ini ialah persamaan yang kedua. Ini persamaan yang kedua. Okey, so dah ada dua persamaan, kita boleh selesaikan. Okey, cikgu tulis balik. Ni persamaan pertama ni tadi, ni persamaan kedua, kita tulis ni. Okey, 2X tolak 4 sama dengan Y. Ini persamaan pertama tadi. Okey, so ni kita gunakan cara penggantian. Senang cara penggantian. Okey, so kita guna kaedah penggantian. Alright, kita tengok ini. Y sama dengan Y. Okey, so kita boleh samakan ni. 1, kita boleh samakan dengan persamaan 2 sebab dua-dua Y. Ini Y, ini Y. 1 sama dengan 2. So kita tulis X tambah 6 sama dengan 2X tolak 4. Okey, so ini maksud kita samakan dia. Ini daripada persamaan 1, X tambah 6. Yang 2X tolak 4 ni daripada persamaan 2. Oh, terbalik. Ni yang kedua, ini yang pertama. Okey, so sekarang kita dah boleh selesaikan macam biasa. Kita ada
Okey, kita kumpulkan X ni kat sebelah kiri. So 2X, negatif 2X. X tolak 2X sama dengan negatif 4. Okey, ini bawa pergi sini, tolak 6. Okey, ni negatif X sama dengan negatif 10. So X sama dengan 10. Okey, so X dah dapat 10. Okey, lepas tu nak cari Y. Gantikan X sama dengan 10 ke dalam salah satu persamaan lah. Katakan kita gunakan yang pertama. Okey, so kita ada Y sama dengan 10 tambah 6. Okey, ni nilai X kita. Okey, sebab persamaan kita kan tadi ialah Y sama dengan X tambah 6. Okey, persamaan kedua, ini persamaan kedua. Okey, ini persamaan yang kedua. Okey, so dah dapat kita punya nilai untuk Y. Ini padam sikit. Ini persamaan kedua. Okey, so Y sama dengan 16. Okey. Okey, cikgu harap awak inilah sikit, dah ingat sikit lah macam mana nak selesaikan persamaan serentak ya. Okey.